Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 5. So, hari ni kita buat video recording je lah ya. Okay, tapi kamu kena tengok macam mana cikgu jawab soalan ni. Okay, so semua orang tengok buku teks. Buku teks muka surat 232. So, dalam praktis sumatif 8 yang semalam cikgu suruh jawab. Okay, so tulis ya. Praktis sumatif 8. Okay. So, praktis sumatif 8 ni, okay, dalam ini dia kata, okay, rajah 1, okay, menunjukkan dua buah kenderaan yang bergerak dengan halaju yang sama. Okay, dan menghasilkan dua tekanan. So, tekanan ini, kalau kamu tengok, dia dah highlight, ada PO dengan P1. So, ini PO, ini P1, ini PO, ini P1. So, ada dua kenderaan yang berlainan lah. Okay. So, dan menghasilkan dua tekanan. So, tadi tekanan dia. So, halaju dia sama. Okay, halaju dia sama. Okay. Okay, soalan nombor 1A. Okay, tekanan yang manakah lebih rendah? Okay, soalan dia. Tekanan yang manakah lebih rendah? P1 ke P0? P1 ke P1 ke P0? Okey. So, kalau kat situ, okey. Kalau dia cakap sini, tekanan yang rendah. So, kalau tekanan yang rendah, maksudnya halaju yang dia nak dekat sini adalah halaju yang tinggi. Okey. So, antara P0 dengan P1 ni, mana halaju yang tinggi? So manakah satu halaju yang tinggi? So kalau dua kenderaan ni di antara satu sama lain, okay, udara dekat sini, pergerakan udara dia yang tengah ni adalah lebih laju. Macam semalam kita belajar tube ventrina tu, tube yang ke atas tu. So tube yang ke atas tu, halaju dia ni sempit kan? Yang ini sempit kan? Dia punya jarak antara lori dengan kereta sempit kan? So, apabila dia sempit dekat sini, so halaju dekat sini adalah tinggi. So, dekat sini halaju dia punya ini luas, dia tak sempit. So, sini halaju dia adalah rendah. Dekat sini pun halaju dia adalah rendah. So, bila dekat sini halaju sini tinggi, okay, maka tekanan dekat sini akan jadi rendah. So, kalau sini halaju rendah, so tekanan dia akan jadi tinggi. Okey, sini halaju rendah, so tekanan dekat sini akan jadi tinggi. Okey, so tekanan yang manakah lebih rendah? So, kalau kamu tengok sini, so tekanan yang rendah adalah apabila halaju tinggi, iaitu jawapannya dekat sini adalah P1. Okey. So, nombor 2. Terangkan jawapan anda dalam soalan 1. Yang inilah ayat yang macam saya cakap tadi. Kamu tulis ayat yang macam saya cakap tadi. Okey, saya tuliskan untuk kamu ya. Okey, so tulis macam cikgu tulis. Okey, sekejap cikgu ambil blank. Okey. So, yang pertama. Okey, yang pertama ini adalah soalan B. Okey, soalan B, saya tukar kapasiti dia. Okey, soalan B ni, okay, B ni, okay, kamu tulis. Okey, oleh sebab udara mengalir melalui kawasan sempit. Tadi kawasan sempit di antara lori dengan kereta tadi kawasan dia sempit. So, bila di antara dua tadi, okay, di antara dua mana? Okay, di antara siapa? Di antara dua kenderaan tadi. Okay. So, apa yang berlaku? Apa cikgu cakap tadi? Halaju akan okay, halaju akan bertambah. Okay, halaju pengaliran udara akan bertambah. Sebab dia sempit. Bila dia sempit, halaju akan makin bertambah. Okay, halaju udara bertambah dan okay, apa pula berlaku kepada tekanan? Okay, kat sini kamu tulis tekanan, okay, P1, okay, tekanan P1, okay, dekat pada PDA pula. Pada kawasan sempit akan berkurang. Okay, yang ini prinsip apa ni? Bernoulli ya. Ingat lagi ya, kawasan sempit
berkurang. Okey. So, yang ini point nombor 2. Okey, point nombor 3 kamu cakap lah. Okey, ikut kepada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli cakap apa? Apabila laju dia adalah bertambah. So, apabila bendali tu maksudnya dekat sini udara lah. Okay, contohnya macam udara tadi. Okay, dia lalu kawasan yang sempit. Dia melalui kawasan sempit. Okay, apa yang berlaku laju tadi? So, laju pengaliran bendali akan meningkat. Bila laju dia akan meningkat. Okay, meningkat. So, apabila laju meningkat, maka tekanan di kawasan tersebut berkurang. So, senang cerita macam inilah. Kawasan tu sempit, laju dia tinggi. Bila laju tinggi, tekanan dia akan jadi rendah. Okay? So, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia cakap apa? Okay, so dia cakap, okay. Mengapa dia kata situasi dua kenderaan seperti rajah satu ini berbahaya? Kenapa? Kalau boleh lah ya. Kalau dekat highway tu selalunya, jangan kalau boleh laju sikit dekat lepaskanlah lori ni. Okay, jangan dalam keadaan yang selari dengan lori ni. Sebab apa? Sebab apa? So, kena fikir, kenapa? Sebab apa? Okay. Bila tadi cikgu cakap tadi, bila cikgu cakap tadi, laju dekat situ adalah tinggi, tekanan dia akan jadi rendah. So, bila dia akan jadi tekanan rendah, so, untuk C ni kamu cakap, so, bila tekanan tadi P1 tadi, kiranya P1 tekanan rendah. Maka dekat P0 tadi, tekanan dia akan jadi tinggi. Okay, tekanan dekat P0 lebih tinggi. P0 tadi kat mana? Dekat sini. Kalau tak nak nampak tadi, lupa tengok buku teks ya. Okay, P0. Okay. Bila tekanan dekat P1 tu dia tinggi, tekanan dekat P01 ni adalah rendah. Okay, bila jadi macam itu, dekat P0 ni, dua-dua sebelah kiri dengan kanan, tekanan akan jadi tinggi. So, bila tekanan akan tinggi, apa sebabnya? Apa akan terjadi? So, dua kenderaan tadi akan ditolak mendekati antara satu sama lain. Sebab itulah yang boleh berlaku aksiden. Okay, kalau boleh, kalau kamu duduk sahaja dekat sebelah lori, bagi laju sikit. Ataupun lepaskan lori, jangan duduk dekat sebelah lori. So, kamu tulis kat situ, tekanan pada PO, lebih tinggi berbanding P1. Yang ini menyebabkan apa? Bila sebelah P0 tadi tekanannya tinggi, dia akan tolak dua kenderaan tu dekat sama lain. So, bahaya. Bahaya sangat. Dia akan menyebabkan kedua-dua kenderaan kenderaan ditolak mendekati satu sama lain. So, apa jadi? Sehinggalah kamu aksiden. Nak tunggu aksiden ke? So, janganlah. Elakkan kalau bawa lori ke, bawa kereta ke, jauhkan diri daripada bertentangan di antara satu sama lain. Selari antara satu sama lain. Itu bahaya. Tekanan yang terjadi dekat situ akan jadi menyebabkan kamu menolak antara satu sama lain, sebab itu jadinya aksiden. So, ini soalan untuk soalan buku teks. Semalam cikgu dah cakap. So, kita pergi yang bawah ni tak perlulah, sebab soalan ini dia lebih kepada dia lebih kepada bagaimana kamu nak berfikir mengenai nak buat kerusi rawatan gigi. Kamu nak reka cipta bagi kreatif sikit. So, kita pergi kepada buku kerja semalam. Sepatutnya hari ni kamu dah siap lah. Sepatutnya hari ni kamu dah siap. Kerja yang saya bagi. So, saya harap hari ni kita nak semak sahaja.
Okey, kita nak semak sahaja. Okey, bagaimana nak jawab soalan ini. Okey. So, harapnya semua orang boleh nampak lah. Yang ini saya scan. Kalau tak nampak, minta maaf banyak-banyak. Okey. So, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 dia kata diagram 1, rajah 1 menunjukkan ubat gigi. Okey, yang keluar selepas tiup dipicit. Maksudnya ini apa? Prinsip Pascal. Yang ini dia pakai prinsip, yang besar pula. Di sini dia pakai prinsip Pascal. Mana prinsip Pascal cakap apa? Okay, tekanan akan tekanan daya tekanan dekat sini akan dipindahkan ke seluruh kawasan sama rata secara seragam. Okey, Pascal kata, okay, apakah prinsip? So, tuan-tuan, so ini adalah prinsip Pascal. Okey, so nampak tak pemindahan tekanan? Okey, yang nombor 2. Okey, tengok nombor 2. Okey, nombor 2 dia kata, okey, nampak ya, harapnya nampak lah. Okey, gambar ini dia kata, okey, bagaimana dia kata? Okey, bagaimana dua kenderaan. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap ya. Cikgu pun tak nampak dekat skrin cikgu. Nampak gayanya sebab gelap agaknya ya. Okey, jom kita tengok. Okey, soalan nombor 2 dia kata, berapakah daya yang mesti dikenakan, okey, mesti dikenakan ke atas omboh kecil bagi mengangkat objek 120 Newton di atas omboh besar. Yang ini. Okey, semalam kita dah belajar yang mana daya untuk input, daya bagi input, daya bahagikan dengan luas permukaan, bahagikan dengan daya input. Sini daya input lah ya, maksudnya ini daya input lah. So daya input, saya tulis sikit lah. So daya input, bahagikan dengan luas permukaan, untuk input adalah sama seperti daya output, bahagikan dengan luas permukaan dekat output. Luas permukaan. Maka, apakah soalan dia nak? Apa maklumat yang dia bagi? Kita keluarkan. Kita keluarkan apa maklumat dia bagi. So, dia nak daya. So, dia nak daya input dekat sini. So, bahagikan dengan luas kat sini adalah 30. So, samakan dengan daya output. So, daya dekat sini, beban dekat sini, berat dia adalah 120 Newton. So, bahagikan dengan jumlah luas permukaan dekat sini adalah 60. So, kamu nak dapat daya input D sama dengan, so ini bahagi bawa sana jadi darab. So, bila kamu darab sahaja, kamu akan dapat jawapan dia adalah 60 Newton. Kita tekan kalkulator ya. Semua orang tekan kalkulator. Dapat tak 60 Newton? So, jawapannya adalah D. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia kata rajah 3 menunjukkan, dia menunjukkan contoh aplikasi, contoh aplikasi sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik. Ini buku kerja kamu ya. Pada pendapat anda, apakah yang berlaku apabila brake ditekan? Bila brake ditekan, apa yang akan berlaku? So apa yang berlaku? Adakah A, tekanan dipindahkan secara seragam ke silinder brake pada roda? Betul juga. Ini adalah sistem prinsip Pascal. Daya dipindahkan secara seragam ke silinder brake pada roda. Adakah C, tekanan dipindahkan secara berasingan ke silinder brake? Adakah D, daya dipindahkan secara berasingan ke silinder brake pada roda? So kalau kamu nampak jawapan macam ini, so apa yang kamu belajar semalam? A, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke seluruh silinder brake pada roda. So soalan nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah menggunakan prinsip Pascal? Mana yang menggunakan prinsip Pascal? Semalam baru lagi belajar juga. So, mana yang satu? So, dia adalah, ada kat aeroplane. Aeroplane semalam tak, Bernoulli. Yang ini Archimedes submarine. Penyedut minuman pun bukan. So, dia adalah kerusi rawatan gigi. Kita ada 3 je semalam belajar. Jack hidrolik, brake hidrolik, satu lagi kerusi rawatan
gigi. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 5. Okey, kalau kamu nampak ini tube venturi, yang mana yang ini sempit, yang ini luas, yang ini luas. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah yang betul? Okey, yang manakah yang betul? Okey, pada A dikata tekanan paling tinggi di A. Tekanan tinggi kat A. Okay. Kat sini, okay, kalau kamu tahu, kat sini halaju dia adalah rendah. So, dekat sini adalah halaju, kat sini adalah rendah. So, yang ini pun halaju dia adalah, yang ini sempit, halaju dia mesti tinggi. Ingat, kalau sempit je, halaju kat sini tinggi. Kalau dekat sini, halaju dia adalah rendah sebab dia jadi besar pula. Okay. So, bila dekat sini, okay, halaju dekat sini adalah tinggi. Okay, so halaju kat sini tinggi. So, tekanan akan rendah kat B. So, dekat A ni, halaju dia adalah rendah. So, bila halaju kat rendah, so tekanan dekat A adalah paling tinggi. So, jawapan dia adalah A. Okay. Pergi kepada soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6, okay, dia kata antara berikut yang manakah benar tentang prinsip Bernoulli. Ingat tak prinsip Bernoulli yang kamu belajar? Kapal terbang, helikopter, drone, penuh Bunsen, itu aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli dia cakap apa yang semalam ya? Okey, dia kata kalau halaju dia adalah tinggi, maka tekanan dia adalah rendah. Yang macam atas tadilah. So mana satu pernyataan dia? So kalau kita tengok dekat sini, jawapan yang betul dia adalah A salah. Okey, B pula dia kata rendah-rendah salah. So jawapan dia C lah. Halaju benda ni tinggi menyebabkan tekanan rendah terhasil. So jawapan dia adalah C. Okey, pergi kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Okey, kalau kamu tengok sini dia kata terangkan fenomena yang ditunjukkan. Alamak, bumbung terangkan. Macam mana bumbung rumah dia boleh terangkan? Ini prinsip apa? Dia lebih kurang halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. So, ini prinsip apa? Semalam baru juga belajar. Ini adalah prinsip Bernoulli. So, B. Okey, pergi kepada soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 dia kata, Rajah 6 menunjukkan keadaan sebiji bola pingpong apabila air dialirkan. Okey, apabila air dialirkan. Okey, apabila air dialirkan. Apabila air dialirkan melaluinya. Okey, antara yang berikut, yang manakah menerangkan keadaan bola pingpong? Ini prinsip Bernoulli jugalah. Halaju tinggi, tekanan rendah, halaju tinggi. So nombor 8 ni, apakah yang diterangkan dekat sini? Okey, so tekanan, okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, tekanan pada air ni, okey, bahagian bawah bola pingpong ni, okey, bawah pingpong ni adalah halaju dia, okey, halaju air dekat sini rendah. Yang ini halaju sini adalah tinggi, yang bawah ni halaju dia rendah. Bila halaju rendah, tekanan akan tinggi, yang ini halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Sebab itu bola kalau letak dekat sini, dia boleh sedut dekat dalam. So perbezaan tekanan. Dekat sini berlakunya perbezaan tekanan. So antara A, B, C, D, yang mana diterangkan tentang tu? So kalau kamu tengok dekat sini, okey, nombor 8, okey. Nombor 8, air dekat bawah ni tinggi tekanan dia. So mana, ada tak? Okey, so B lah jawapannya. Okey, tekanan air pada bahagian bawah bola pingpong adalah tinggi. Okey, dah siap soalan objektif. So berapa kamu betul? So kira balik. Kira berapa betul. Okey, tandakan ke buku kamu ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, nampak saja ini. Oh, ini tiup ventana. Benda tak? Ni guna prinsip Bernoulli cikgu. Oh, betul. Okey. Nampak dekat sini? Nampak je tulis. Dekat sini cikgu cakap tadi halaju dia tinggi. Halaju dia tinggi, tekanan dia akan rendah. Sini halaju rendah, tekanan akan tinggi. Yang ini halaju rendah, tekanan akan tinggi. So, nyatakan satu pemerhatian. So, kalau dia kata pemerhatian, kalau boleh kamu cakap tentang apa?
Kamu cakap isi padu air lah. Apa kamu nampak? Antara X, Y dengan Z. Apa yang kamu nampak? Kamu kalau pemerhatian, okay, ingat je kelas. Okay, kalau dia kata pemerhatian, okay, kamu lihat apa yang kamu lihat? Nampak? Yang kamu nampak tinggi sini kan? Isi padu dia kan? Pada tiub X, Y dengan Z. Apa yang kamu boleh tulis? So, kamu tulislah. Okay, kamu tulis isi padu. Di satu markah je kan? Isi padu. Okay, isi padu udara. Ataupun kamu nak cakap udara pun boleh. Okay, dalam turus Y. Paling rendah. Berbanding. Okay. Turus X dan Z. So kamu nampak turusnya dekat sini lagi rendah. Yang ini. Ini turus udara. Kita tak tengok turus air sekarang ni. Kita tengok turus udara. Okay. Sebab yang kat sini udara yang akan masuk. So kat sini udara yang akan masuk. So kalau kamu nampak sini, dia punya udara dia adalah lagi rendah berbanding X dengan Z. Kena tulis ya, berbanding. Okay. So daripada pemerhatian buatkan inferen dia kata. Apa cikgu ajar dah? Okay, cikgu dah ajar apa maksud inferen. Okay, inferen tu maksudnya sebab kepada pemerhatian. Kenapa dekat sini udara dia pendek? Paling rendah berbanding X dengan Z. So dekat sini kamu cakaplah isi padu udara dalam turus Y paling rendah. Okay. Kerana mempunyai tekanan yang paling rendah. Yang ini cikgu cakap tadi. Dekat sini sempit. Bila dia sempit, halaju dia tinggi. Okay, bila halaju tinggi, tekanan rendah. So, di sini sebabnya kamu tulis tentang tekanan. Okay, kamu tulis tentang tekanan. Okay, soalan seterusnya. Apakah faktor? So, apa tadi faktor dia tadi? Okay, kalau kamu tengok, okay, faktor dia adalah jenis bendalih. Okay, kalau dia udara, jenis gas. Kalau dia jenis air, dia jenis cecair. So, faktor yang kamu tetapkan dalam eksperimen ni kena samalah. Kalau dia kata faktor yang ditetapkan. Okay, faktor yang ditetapkan tu maksudnya jenis yang sama. Apa jenis yang sama? Okay, nombor C. Okay, nombor C dia kata apakah faktor yang diubah? Okay, yang ni kena tulis ya. Faktor ditetapkan ni maksudnya pemboleh ubah yang dimalarkan. Tulis kat sini. Dimalarkan. Yang ini faktor yang diubah. Okay, kalau faktor yang diubah, maksudnya pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, tulis tau. Tulis. Okay, antara tu yang mana? Yang kamu ubah-ubah. So, kamu ubah apa? Macam mana boleh jadi kat sini tekanan dia rendah? Sebab halaju. Kenapa tekanan kat sini tinggi? Sebab halaju. Kenapa tekanan kat sini dia jadi tinggi? Sebab dia adalah halaju. Halaju siapa? Halaju udara. Okay. So, tulis kat sini. Okay, tulis kat sini. Halaju udara. Okay, siap. Okay, kemudian nombor C. Okay, tandakan itu mana satu konsep Bernoulli. Semalam baru belajar. So, yang aeroplane dengan penuduh Bunsen. Yang ini tak. Yang ini tak. Okay, yang ini daya tujah ni. Ini daya tujah ni roket Ini bukan. So, nombor 1 dan nombor 3. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Okay, kalau kamu nampak soalan nombor 2 ni, ini namanya tiup yang tadi tu. Sekali lagi, tiup tu sekali lagi. Dia kata nyatakan pemerhatian. Yang tadi kita guna gas. Yang ini dia guna air pipe. So, dia guna air pipe. Okay, sekali lagi dia tanya, apakah pemerhatian? So, pemerhatian ini aras apa? Tadi aras gas, udara. Yang ini aras air. Kamu buat aras air. Apa yang kamu nampak? Aras air mana yang rendah, mana yang tinggi? Mana yang tinggi, mana yang rendah? Kamu nak cakap yang mana? So, kamu nampak ni tinggi. So, kamu cakaplah aras air turus
X, okay, paling tinggi berbanding turus Y dan Z. Okay, berbanding turus Y dan Z. Itu pemerhatian. Kalau dia tanya tentang inferen, so nampak? Okay, nyatakan satu inferen. So, kenapa turus air dekat X ni paling tinggi? Kenapa turus air dekat Y ni paling rendah? Tapi pemerhatian tadi kamu cakap X paling tinggi kan? So kamu cakap tentang X lah. Kamu janganlah pula cakap benda lain pula. So aku cakap, okay, ini kalau inferen, okay, mesti ada sebab. Ingat tahu, sebab kepada apa? Sebab kepada pemerhatian. Okay, tulis sini inferen, sebab kepada pemerhatian. Kenapa turus dekat X paling tinggi? Turus air dia. Pemerhatian. Okey. So, kamu cakaplah. Okay, aras air, okay, dalam turus X, okay, paling tinggi. Kerana, okay, tekanan paling tinggi. Okey. So, masihkah kamu ingat yang tadi cikgu ajar? Okey, cikgu baru je ajar tadi. So, sini halaju dia adalah rendah. So, tekanan dia adalah tinggi. Sini yang sempit, halaju dia tinggi, tekanan dia akan jadi rendah. Okay, kalau yang ini, halaju dia adalah rendah, tekanan dia adalah tinggi. Tapi halaju dekat sini lagi rendah berbanding dekat Z ni. So, kena ingat ya. So, kali kedua, soalan yang lebih kurang sama. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi tu maksudnya apa yang berbeza? Setiap ini yang menyebabkan tekanan itu berbeza. So, apa yang kamu nampak? Halaju. Okey? Halaju. Yang tadi halaju udara. So, ini halaju siapa? So, halaju air. Air yang mengalir. Jenis berdalih. Apa kamu tadi? So, halaju air. Apa yang kamu tengok? Kamu nak tengok apa? Cikgu, boleh tak saya cakap aras air? Boleh? Kamu cakap aras air. Contoh, aras air. Cikgu, boleh tak saya nak cakap tentang tekanan? Sebab tadi cikgu kata halaju dengan tekanan kaitan. Ya, boleh juga. Kamu cakap tekanan air. Okey. So, nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli. Okey, ingat tak cikgu ajar? Prinsip definisi secara operasi. Okay, kalau nak buat, ambil apa perkataan yang dia tanya. Okay, dia tanya mengenai prinsip Bernoulli. So, kamu tulis. Prinsip Bernoulli ialah, dia sejenis apa? Makanan? Buah-buahan? Dia sejenis prinsip. Okay, so dia adalah prinsip yang, apa yang kamu nampak tadi? Dia nampak apa ni? Aras air. So, yang ditunjukkan, yang ditunjukkan oleh paras air yang berbeza apabila halaju berbeza. So, bila halaju berbeza, tekanan pun akan jadi paras air pun akan jadi berbeza. Okey, apabila halaju air berbeza, boleh cakap. Halaju apa yang berbeza? Tak habis. Halaju air berbeza. Ataupun kamu nak cakap tekanan yang berbeza. Okey. Okey, apabila okey. Lepas tu, soalan yang seterusnya mengenai B. Yang A tadi mengenai kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Yang B pula, nombor 3. Nombor 3 ni, yang 3A ni dia kata, ni adalah sebuah kapal terbang. So, yang ini apa? Bentuk aerofil. Semalam ingat. Semalam kena ingat. Yang ini kaitan tentang prinsip Bernoulli sekali lagi. Halaju dan tekanan. Okey, namakan bentuk. Cikgu dah jawab nanti soalan tadi. So, ini adalah bentuk aerofil. Okey. Apakah prinsip yang menerangkan halaju mempengaruhi tekanan yang dihasilkan? Tadi kita dah belajar. Prinsip apa? Prinsip Bernoulli. Okey. Terangkan
bagaimana daya angkat bertindak pada kapal terbang. So kamu cakaplah. Okey, dekat sini dah lah 1 markah. Jawapan ni panjang. Kamu cakaplah. Cakap dengan ringkas saja. Okey, halaju. Okey, udara. Sepatutnya kat sini 2 markah ni. Panjang jawapan ni. Okey, halaju udara. Okey, di bahagian atas sayap lebih tinggi. Lebih tinggi berbanding di bawah. So, keadaan ini menyebabkan tekanan bahagian bawah lebih tinggi. Betul tak? Betul tak? So, yang dekat atas halaju dia tinggi. So, bila halaju tinggi, tekanan dia akan jadi tinggi dekat atas. Halaju yang dekat bawah, dia punya udara dia lebih rendah. So, tekanan dia akan jadi tinggi. So, apa yang terjadi? Ingat tak cikgu kata semalam? Oleh sebab ada perbezaan tekanan, menghasilkan, dia akan menghasilkan daya apa cikgu cakap semalam? Daya apa? Daya angkat. Dia akan angkat. Daya angkat kat mana? Pada kapal terbang. Dah siap. Soalan nombor D. Soalan nombor D yang ini pun sama juga. Aerofoil tadi dia kata terangkan bentuk yang manakah digunakan oleh kapal terbang. Yang bentuk A ke tempat B. Terangkan yang mana. Yang mana. Kalau A ni, kalau untuk kamu berlepas. Sebabnya kamu nak naikkan dia kan? So, kalau kamu nak naikkan dia dekat sini kena halaju dekat atas ni mesti lebih tinggi berbanding halaju kat bawah. So, bila ada perbezaan tekanan dekat atas rendah, tekanan kat atas tinggi, so akan menjadikan daya angkat dekat sini. So, kalau B ni dia sesuai untuk kalau kita nak mendarat. So, dia akan ubah bentuk aerofoil dia lah. Okay. Kemudian nombor 2. Dia kata dengan menggunakan prinsip yang dinyatakan, terangkan bagaimana kedua-dua bentuk sayap itu boleh terbang, berlepas dan mendarat. Kamu cakaplah. Kamu cakap kat sini bentuk. Bentuk sayap A membolehkan kapal terbang berlepas. Jadi betul ke cikgu ni? Berlepas. Berlepas. Kerana bahagian rata di bahagian bawah. Dekat bahagian bawah sayap kapal terbang. Menyebabkan udara bergerak perlahan. Sebab itu dia boleh terbang ke atas. Yang ini A. Sebab itu bolehkan terbang ke atas. Kalau yang B pula, kamu cakap bahagian yang mana? Bentuk B. Bentuk B. Bentuk sayap B. Bentuk sayap tertinggal. Bentuk sayap B. Membolehkan dia mendarat. Membolehkan kapal terbang itu mendarat. Sebab apa? Kerana bahagian rata di bahagian atas sayap kapal terbang. Menyebabkan, panjang jawapannya. Menyebabkan udara bergerak
perlahan. Okay, bila udara perlahan, okay, tekanan lebih tinggi. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, so nanti kita jumpa lagi sekali untuk akan datang. Okay, kita jumpa lagi dan terima kasih. Okay, terima kasih sebab hadir kelas saya hari ini. Okay, dan tahniah okay, kepada semua pelajar. Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera.